Dia luar bagi pada makhluk. Tak apa, jaga dengan syariat, dia ada adab. Dan hakikat dalam tu jangan bagi melainkan pada dia. Sebab itu proses untuk makrifat, proses untuk taraki, proses untuk dia mencapai nikmat yang besar adalah dalam. Jangan bagi melainkan pada dia. Ya, maka kawal dia dengan apa? Supaya tetap zikrullah, jangan putus. Zikir, selawat jangan putus. Ya. Zikir kita mengenang kebesaran, keagungan, kehebatan Allah. Selawat jasa besar Rasulullah SAW. Sebab amal-amal tu aradul a'mal ala Nabi. Tiap-tiap hari amal tu kan malaikat dia yata'akabu fikum malaikatul lain wa malaikatul nahar. Tiap-tiap hari ada ship malaikat tu. Macam ni lepas subuh ni dia naik. Yang jaga lepas asar dia naik. Yang turun pula ni subuh dia turun. Sampai asar kan dia naik. Mana bersilih ganti. Yata'akabu fikum malaikatul lain wa malaikatul nahar. Malaikat siang malam betul ganti buat amal. Bila amal tu tu'radu alayya, dibentangkan kepada Nabi SAW. Kalau amal tu baik, Masya Allah, syakatu, aku syukur kepada Ta'ala Nabi itu. Kalau sekiranya amal tu silap, maka ghafartu lak. Mana Ta'ala Rasulullah SAW yastaghfiru li walakum walisa'il mu'min. Rasulullah meminta ampun bagi kita. Kita tersilap, Rasulullah tolong minta ampun. Besar tak besar dosa, besar tak besar jasa Rasulullah SAW. Dan permohonan Rasulullah confirm tuan terima. Sebab maknanya apa? Setiap kita silap Rasulullah tolong minta ampun. Masya Allah. Sebab kita jangan putus selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Selawat bila adat. Satu orang wali besar di Mesir, tuan guru bagi tuan guru saya lah, Syekh Abu Fat radhiyallahu anhu. Dia kata selawat pada Nabi bila adat. Selawat tanpa bilangan. Mana full time itu maksud dia. Kita yang kira ni takut kita cuai kan. Letak 100, apa 100. Kalau tak letak 100, 20 je. Kalau letak 1000, dia buat 1000. Kalau tak letakkan, dia kurang. Ya? Jadi kita letak tu terbaik untuk kita. Bagi ahlillah, dia tak main bilangan lagi dah. Dia full time. Setiap nafas dia dengan Rasulullah SAW. Setiap nafas. Seorang wali besar dia kata, aku tidak keluar daripada rumah aku melainkan kananku Habibullah, di kiriku mursyidku. Itu adab. Mana syu'urul qalbi kita sentiasa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia akan diangkat untuk martabat yang lebih tinggi. Sebab pemegang tali tajalli huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hak engkau, ini dia tanggungjawab kita, bahawa jangan engkau bangsakan bagi dirimu. Itu hak besar ni. Kita buat amal ibadat, jangan sekali-kali kita bangsakan pada diri kita. Ini saya, ini pan saya yang benar. Nauzubillah. Walaupun lisan dia tak bergerak, tapi qalbi dia, hati dia, roh, sir dia ada rasa benda. Ini saya buat, ini saya handal, saya banyak amal. Oh, betul. Bum, jatuh terbalik. Langsung dia tak boleh sampai makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nafsu suku sangat dia bangsa kepada kita kan. Sebab dia kita potong dia dengan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya semua melainkan semua kurnia daripada Allah Taala. Dan hak engkau itu bahawa jangan engkau bangsakan bagi dirimu akan suatu daripada segala amal itu. Ya, kul bi fadlillah, semua fadlillah, kurniaan Allah. Ya, semua itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau pinjam ya, barang orang, katalah dia pinjam kenderaan orang kan, kenderaan mahal lah kan, tapi dia pinjam. Bila orang tanya siapa punya ni, dia cakap pinjam, slow kan. Tapi kalau dia punya macam, ni saya beli, lain sikit. Ya, angin itu lain. Bila rasa dia punya tu, angin dia lain. Kalau pinjam dia slow je. Yang bimbang pula yang pinjam rasa macam punya, tu lagi kacau. Dia pinjam tapi dia rasa macam dia punya, tu jadi sakit. Maka kita semua insan ni fakir, meminjam setiap saat kurniaan Allah Ta'ala. Ya, maka tahakikkan fakir kita. Tahakkak bi fakrika yamuduka bi inaih.
tahqiqkan memandang fakir kamu dengan Allah setiap saat, fi kulli lamhatin wa nafasin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adalah masih Allah. Setengah pada makna dia apa? Memandang fakir setiap saat ni. Ke situ pula pergi, ya. La ilaha illallah apa makna? Tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah. Apa makna tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah? Makna tidak ada zat yang terkaya dari yang lain dan yang lain semua terikat dengan dia. Bau illallah tu makna ilah uluhiyah. Makna tiada zat yang dia ni terlepas tidak berhajat lain, sebalik yang lain terikat dengan dia. Semua terikat dengan dia tiap saat, tiap nafas, tiap lamhah. Bermakna bila kita berada Muhammad Rasulullah SAW, kita nampak fakir kita setiap nafas. Itu maksud dia. Sebab besar Sidi Ahmad bin Idris zikir itu. Bukan sekadar zikir nakkan kelebihan, dan makna rahsia dalam dia. Terkandung memandang fakir dalam tiap-tiap nafas dan tiap-tiap lamhah kelipan mata. Tiap-tiap kelipan mata kita rasa fakir kita dengan Allah. Setiap nafas yang turun rasa fakir kita dengan Tuhan. Barulah terang nama dia. Fakir lawan apa? Ghina, kaya. Maka nampak kekayaan Allah yang maha dahsyat, yang mentadbir segala-galanya. Barulah hamba itu akan dibukakan lagi terang, lagi terang, lagi terang kemanisan makrifat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Abu Yazid, kata Abu Yazid radhiyallahu anhu, min kibari auliya, dia kutub besar, dan tarikan Naqsyabandi ada sanad dia. Berarti selepas daripada dalam tarikat Naqsyabandi Al-Khalidiyah, pertama dibangsakan Sayyidina Abu Bakar tarikatul Siddiqiyah, lepas Siddiqiyah Taifuriyah. Taifuriyah ni dia Syekh Abu Yazid, nama dia Taifur bin Isa radhiyallahu anhu, setengah daripada wali besar. Apa kata Syekh Abu Yazid radhiyallahu anhu? Dia bila ditulis radhiyallahu anhu, itu makna apa tuan? Itu maknanya dia termasuk daripada kibarul awliya, mana orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa dia tak nak putus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kitab kita ni siapa nama? Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Guru dia siapa nama? Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Aku tidak pernah putus dengan Nabi 30 tahun gitu. Kalau aku putus, tombang aku itu. Kontak rohani dia ni. Allah Ta'ala. Bagi kita selawat menggunakan salatul ruh, ya, salatul ishqil, selawat rindu dengan Nabi, berhadap. Mana kita tawajuhkan, hadapkan qalbi kita dengan qalbi Rasulullah, roh kita dengan roh, sir kita dengan sir Rasulullah SAW. Boleh buka. Ya, selawat dengan lisannya boleh, pahala besar, tapi konteks rahsia dia tak dapat. Kena rindu betul-betul dengan baginda, bahawa dia akan diberikan pembukaan khas. Apa kata Syekh Abu Yazid radhiyallahu anhu, telah tersalah aku di dalam permulaanku dalam 4 perkara. Ya, mana kata Syekh Abu Yazid radhiyallahu anhu, dia kata apa? Walidtu fi bidayati fi arba'ati asya'. Aku telah tersilap dalam 4 perkara. Ini wali tuan ni. Dia kata aku tersilap dalam 4 perkara. Allah. Pertama apa? Telah menyangka aku bahawasanya aku menyebut akan dia, padahal siapa yang gerakkan. Sebab dalam mengalami makam fana, keluar daripada lisan si Abu Yazid radhiyallahu an, subhani. Ni wahabi marah. Subhani, maha suci aku. Ketiga itu apa tu? Dia bercakap dengan lisanul haq, bukan lisanul insan tak. Lisanul haq, mana pentajalian yang nur yang meliputi dia tak perasan lagi, dan dia rasa gerak tu sama dari Allah. Tu yang dia kata apa? Aku tersilap. Ya, tawahhamtu anni azkuruh. Ya, aku rasa bahawa anni aku azkur, aku sebut dia. Dan mengenal akan dia, wa a'arifuhu, dan aku kenal, wa uhibbuhu wa atlubuhu, aku kenal akan dia, aku kasih akan dia dan menuntut akan dia. Dia rasa dia berdoa, dia rasa dia yang kasih, tapi manakala telah kesudahanku ada. Ya, falamman tahaitu wa ra'aitu zikrahu sabika zikri wa ma'rifatahu taqaddamat ma'rifati wa mahabbatuhu aqaddama min mahabbati wa talabahu li awwalan hatta talabtuhu. Allah.
Tapi bila sampai ke puncak pengenalan, dia sebenarnya dibukakan adalah rupanya benda itu sebalik. Maka tekala telah kesudahan intahai itu, maka kulihat akan sebutnya dahulu dah disebut. Ya, sebut Allah Ta'ala makna Tuhan yang memilih mentaksiskan kita dapat menyebut dia. Siapa dulu? Dia dulu. Hidayat siapa beri? Dia. Kurniaan siapa beri? Dia. Yang gerakkan kita beri siapa? Dia. Berperasaan. Sebenarnya dia yang gerak. Ya, satu. Dan kasihnya dahulu daripada kasihku. Ya. Radiyallahu anhum bau waradu'an. Radiyallahu dulu, telah reda Allah Ta'ala padanya, kemudian reda mereka. Apa maksud dia? Maksud reda Tuhan datang dulu. Kalau Tuhan tak reda, seorang pun tak akan masuk lain yang diredai oleh Allah. Dia bagi dulu sebelum kita ada dah siap. Itu maksudnya. Kita kasih tak kasih dia dulu, lepas tu dia cempak dalam kalbi kita, dapatlah kita kasih. Dan pengenalan dulu daripada pengenal aku. Sebelum kita kenal, Allah Ta'ala dah taksiskan iradat, ya, untuk kita ada bahagian mengenali dia. Itu syukur kepada Ta'ala. Dan nikmatnya bagiku dahulu dari dia, minta akan dia. Nikmat-nikmat yang kita minta ni semua ke dia dulu. Benda tu dah siap pada azal. Al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat Allah yang kita belajar dalam tauhid am. Yang ni tauhid khas ni. Ilmu tasawuf, ilmu tauhid khas. Ni tauhid am usuluddin ni. Bahawa kudrat iradat muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Dia bertakluk kepada semua mungkin. Maksud semua makhluk tidak lepas daripada taksisul iradah, tak lepas daripada taksirul kudrah. Sebelum ada kita semua dah siap. Sebab tu sunat banyak kita baca hadis. Masya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu sahaja yang berlaku. Apa yang tidak dikehendaki Tuhan takkan berlaku. Jadi yang sedang setelah akan datang semua duduk dalam masyiah. Ya, penentuan taksis iradat Allah Ta'ala. Jadi yang kita buat taat sekarang ni, semua ni adalah dah siap hakikatnya dulu. Ya, bukan kita kata ni saya minta ni. Kita semayang hajat, semayang istisqa, minta hujan, tiba-tiba turun hujan. Kita pun alhamdulillah, ini berkat kita doa ni. Doa kamu kendian, hujan turun azali dah siap dah tuan tu. Ini perkataan samalah. Bapa saya dengan mak saya menikah dulu, kan? Mak saya dengan bapa saya menikah dulu, saya hantar surat jemputan. Betul? Betul kan? Bapa saya menikah dulu, saya hantar kat jemputan. Kau belum keluar lagi. Ya. Maknanya benda belakang tak belakang yang depan. Kita tak ada lagi nak hantar kat jemputan apa? Faham tak? Maknanya yang dapat sekarang ni kita kata kita dah siap azali dah. Tidak ada satu benda yang terlepas daripada taksisul iradah. Ya, penentuan Allah Ta'ala di azal dah siap. Ini tujuan apa? Tujuan dia kita nak padam, jangan ada ru'yatun nafas, memandang akan diri. Sebab pantang besar bila kita pandang diri kita. Allah Ta'ala tak nak kita pandang melainkan dia je. Kama la yuhibbul amalul mushtarak, la yuhibbul qalbal mushtarak. Bagaimana Allah Ta'ala tak kasih mana ibadat itu disekutukan dengan lain, kita juga Allah Ta'ala la yuhib, tak kasih qalbal mushtarak, akan hati yang disekutukan. Di antara hati yang disekutukan, hati kena tauhid, memandang dia. Tiba-tiba kita pandang kita. Jangan sekutukan dalam tidikan nazar kepada diri kamu. Sebab dia suruh keluar. Keluar tu mana la haula, tu mana keluar. Tidak ada daya pun habis. Dia pandang dia. Berkata iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar dari diri engkau, maka engkau sampai ke Tuhan. Ya, kita akan kenal sebenar-benar fa'il, sebenar-benar kudrat kuasa dia. Bila kita pop keluar. Ya, maknanya bila kita terpandang saja hakikat, maka yang majas akan hilang. Ya, kita nampak satu bayangan, wah ni siapa ni kata tengok. Bila dekat nampak tuan dia, ente. Bila nampak itu Tuhan dia, bayang kita pandang tak? Mana orang yang marifat pum dia tajalli dengan Tuhan dia, hilang makhluk. Hilang di mana? Hilang di dalam, bukan di luar. Luar nampak kan. Sebab jalan kita semua jalan dalam. Sebab yang dalam tu hakikat roh, dia yang boleh mengenal. Ada yang kita tertipu banyak jaga luar ni, semua nak humban dalam liang lahat kan. Tunggu masa je nak baling dalam liang lahat dan jasad kita yang kita solek bukan main apa semua. Ya, itu semua dia baling dalam liang lahat, ulat dah tunggu kan. Kalau gemuk lagi sedap dia kenuri.
Yang kita nak jaga tu hakikat insan. Dia tu ar-ruh, nama dia sir, macam-macam nama. Dia yang sangat hebat. Dia tu yang layak mendekatkan diri, mengenal dan menerima sebagai bermacam-macam tajalliat, futuhat dari Allah Ta'ala. Maka ni semua benda ni nak sucikan. Tajuk kita semua ni benda nak sucikan qalbi jadi. Supaya qalbi kita jangan dikotorkan dengan perasaan-perasaan memandang dia. Itu dipotong. Sebab Allah tak berkenan. Allah Ta'ala tak berkenan kita duk pandang kita. Dia suruh pandang dia. Ini cara dia. Kita terpandang-pandang buang. Itu kata wali besar ni kata ni. Pencalang orang. Ghalitu fi bidayati fi arba'ati asya'. Aku tersilap di awal perjalanan pada 4 perkara. Tawahamtu anni azkuru wa a'rifu wa ahabbu wa atlubu. Aku duk sangka aku dah yang zikir, aku yang mengenal, aku yang kasih, aku yang menuntut. Tapi pada mentahai itu kita kemuncak, Tuhan buka kan, baru dia nampak ra'aitu zikrahu sabaka zikri. Dibukakan marifat aku sedar bahawa zikir aku sebenarnya dia yang dah set dulu. Semua dia. Dan bila dia, tak ada hak kita nak berbangga, tak ada hak kita nak menunjuk, tak ada hak. Yang hak sebenar syukur. Hak kita ialah bersyukur. Tuhan kurniakan kita berbagai-bagai kurniaan yang sangat besar. Habis. Kemudian wa jumlatu kulli fi qawlihi, dan jumlah semua tu Tuan pengarang kata di sini, la nihayata limazammik in arja'aka ilaik wa la tafrugu madaihuk in azhara judahu alaika. La nihayah, tiada kesudahan bagi segala kecelaan. Mana kecelaan paling hebat, kecelaan paling teruk? Mana? Jika dikembalikan engkau pada dirimu. Kita pandang diri kita balik, kita tak menghadap dia. Kita kembalikan nampak semua daripada kita. Itu tak adalah paling nihayatul mazammik. Kemuncak daripada kecelaan, kekejian insan beradab dengan Tuhan, jahat adab dia. Bila dia rasa dia punya, dia rasa dia hebat, dia rasa semua dia lupa Tuhan. Masya Allah. Itu makna satu dipanggil nihayatul mazammik, kemuncak kesilapan. Sebab tu kalau tak mengaji ilmu tasawuf, confirm masuk longkang. Ni ada lebay mana dia kata tasawuf dia melongkang. Kau masuk longkang kata orang kita tasawuf. Ilmu tasawuf membersihkan dalam tempat tilik. Allah kan tempat tilik orang. Berarti kalau dia tak ngaji tasawuf, mana dia tidak membersihkan tempat tilikan Allah Ta'ala. Jahat adab tak orang tu. Orang besar menteri ke apa nak datang, sebulan dia dah repair habis. Sebab apa dia datang nak tengok ni kan. Biar dia tengok dia suka ni. Ini dia datang dia tengok serabut pening ke balik kan. Macam-macam. Jadi kena murka. Itu orang sama kita, ni Allah Ta'ala. Tempat tidik dia qalbi itu. Maka di antara dia kena bersihkan. Di antara pembersihan dia apa? Ialah kembali engkau kepada dirimu. Mana kau tak keluar menghadap Tuhan, kau pandang diri kamu. Habis. Itu nihayah. Nihayah mana? Kemuncak. Kemuncak segala kesilapan dengan Allah Ta'ala ni. Dan tiada selesai segala kepujian. Wala tafruq madaih, dan tidak selesai kepujianmu, maknamu dalam keadaan hebat sentiasa jika dinyatakan. In azhara judahu alaik, jika dinyatakan, mana jika ditajalikan sifat judnya, kemurahan di atasmu. Bila insan sentiasa memandang jud, sebab tu setengah daripada doa minta hujan apa tu? Judu alaina judu, minta akan limpahkan kegunaan dia. Judu alaina judu, itu setengah daripada doa kita minta hujan kan, pada kemarau. Ni tengah hujan yang minta akan banjir lah. Jadi maknanya tidak ada satu kepujian bagi insan mana tinggi hebat dia sisi Ta'ala bila Tuhan buka, bukan dia buka Fatah ya Wahab, wahai Tuhan yang amat membuka, wahai Tuhan yang amat memberi. Dia buka kalbi insan. Dia buka apa? Iaitulah memandang judahu alaika, akan sifat makna jud, kenyataan, iaitulah sifat kasih sayang. Kita terasa betul setiap saat kita dalam kasih sayang Tuhan, dalam kurnia Tuhan, dalam mengambil setiap kurniaan dia. Semua kita rasa dia. Itulah satu kepujian yang hebat padamu. Setiap saat dia rasa dia.
ya, sedang menerima nikmat yang sangat banyak. Akhirnya dia akan merasa apa? Syukur betul dengan Tuhan, dan dia akan dapat kenal dia sebenar-benar melalui sifat dia al-jud. Dan dia telah hakikat barang yang dikurniakan yang akan dikau daripada nuril iman. Itu sebenarnya nur iman. Nur bila ada terang, macam kita kan, kita buka api nampak ada nur cahaya. Kalau kita padam gelap, tak nampak. Jadi nampak ni akan jud ialah pancaran nur iman. Nur iman ni dia bertambah bila kita banyakkan amalan yang bersih. Ziyadatul amal tadullu ala ziyadatul nur. Bertambahnya amal, bertambah nur, makin terang, makin terang. Ya. Kalau kita buat kenderaan, tuan-tuan, dia punya cahaya api tu terang kan. Oh, sedap buat kereta terang. Dia kalau dia kejap-kejap mati, malak, pukul terkelip, baik. Lama terang ke lubang. Begitulah bila kalbi dia tak terang, menyebabkan dia banyak melanggar lubang-lubang mungkar, lubang maksiat dan sebagainya. Kalau nur dia terang, Masya Allah. Dan hakikat barang yang dikurniakan yang akan dikau daripada nuril iman. Mana iman yang serupa dengan nur pada pihak memancar terang menyuluh kehidupan insan tadi. Dan reda dengan wasita barang yang telah terdahulu bagimu dengan dia daripada apa? Inayah. Yang kita dapat semua ada inayah Ta'ala, bantuan daripada Tuhan, taufik. Apa makna taufik? Khalqu quwwata ta'afil abdi. Itu makna taufik. Tuhan menjadikan kemampuan pada hamba sehingga dia boleh melakukan amal yang saleh. Jadi semua dia, tak ada kita. Hakikat semua daripada dia. Maka apabila zahirlah nur itu dalam zatmu, pancaran nur tu ada, maka mengerjalah segala anggotamu dengan segala bahagi taat yang melazimkan bagi maqamur ridha. Ya, bila ada pancaran nur iman tu terang dalam kalbi insan, maka ringan dia buat ibadat, sedap dia buat ibadat yang melazimkan bagi maqamur ridha, maqam ridha dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka zahirlah dengan dia tadi syuhud pada batin. Ya, Allah menja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita. Ya, jejaknya maka musyahadah, Masya Allah, bertuah. Ya, ibu melahirkan dia. Waktu kemuncak nikmat paling besar, ya, wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Dia terbuka dalam kita dengan dia. Ya. Dan baiklah dan jinaklah, maka dimasuk dalam apa? Maqamul unsi, maqamul kurbi. Pada zahirnya maka tiadalah selesai segala kebajikan. Apa tak selesai? Tak putus-putus Tuhan berikan madat. Tuhan jempak. Terkala zahirlah fadli ini atasmu. Fadlillah bila ditajallikan, dibuka pada hamba, mencurah-curah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai kamu berpindah alam barzah pun melimpah dibagikan. Dengan syarat itulah tapak dia kita bersihkan. Apa tapak dia tadi? Qalbi, atau dipanggil dengan sir, atau dipanggil dengan ruh. Dan antara kotor dia apa tadi? Kotor yang paling berat, yang mengotorkan kalbi kita, yang menyebabkan madat nak turun sangkut. Apa dia? Ru'yatun nafs, memandang akan diri. Ya, ketika kita tak pandang dia, maka Tuhan tak kata rubbana alaika anwar qawdatil qalbi maswan bi suril asar fartahalat min haitsu nazarat farriq qalbak min al aghyar yamla'u bil ma'arif wal asrar. Ada kala Tuhan nak tuangkan dalam kalbi insan berbagai-bagai nur, berbagai-bagai kurniaan besar. Tiba-tiba dia tengok kalbi tak siap, ya, kotor lagi. Macam kita nak tuang dan cawan, tengok kotor lagi. Nak bubur nasi dalam pinggan lauk dalam mangkuk, tengok ada cecak mati lah. Ada lipas mati kan. Ya, terangkat tangan kita pergi basuh. Dah bersih baru kita bubur. Itulah kalbi. Tuhan nak cempak ni banyak benda ni kan. Berbagai-bagai limpahan, tapi tak sedia. Dengan kotor hubul dunia dia, hubul mal dia, hubul riasah dia, ya, ghafalat, berbagai-bagai. Cuci balik. Banyakkan menangis, taubat banyak-banyak, insya-Allah Tuhan akan bukaan ya. Lazimkan taubat. Kalau Rasulullah SAW sendiri tak berdosa, insan termulia istighfar satu hari 70, setengah riwayat lebih 70, setengah riwayat 100. Itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Masya-Allah ya. Kita jauh lagi tuan-tuan, sentiasa. Dan satu lagi doa, kerana bahawasanya amal hamba itu sedikit serta dhaifnya, dikurniakan Allah Ta'ala atasnya pahala itu amat besar daripada segala nikmatnya dan anugerahnya, kerana bahawasanya yang karim tiada mengapa dengan beberapa banyak kurnia dan tiada bagi yang dikurniakan. Bermakna amal dia sedikit tapi dia jaga betul.
sebiji mutiara tapi harga dia mahal 500,000 kan. Yang ni banyak ni 2 kotak, tengok apa batu gerewil dia buat apa kan. Ya, kalau raja kita dia marah, dia ada kecil tapi upar mata. Mana amal sedikit bila safa, dia bersih, dia cantik, dia bersih, masya-Allah, harga nilaian dia mahal di sisi Allah Taala. Ya, sebab tu dulu dah lepas matan kan, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kasura amalun baraza min qalbir raghib. Tidak dikira sedikit amal yang bila keluar daripada batin orang yang zuhud, dan tidak dikira banyak amal yang banyak sekalipun tapi keluar daripada hati yang raghib. Hati raghib mana? Hati yang sangkut dengan makhluk. Buat seorang tengok, buat seorang puji, habis tak ada nilai. Tapi kalbi yang zahid, dia tak nak, dia dengan Tuhan dia, walaupun sedikit dia buat bersih. Tapi orang macam ni tak buat sikit kan. Sebab bila ada zuhud, kemanisan amal tu menyebabkan dia beramal lagi hebat. Tapi nak ceritakan tu lah, bersih tapak dia tadi, Tuhan akan tuang. Itu maksudnya. Ya. Ini minta bantuan pejabat pertanian, bantuan baju. Pegawai tengok tanah dia punya kertas kerja 20 ekar, datang tengok pokok gelam tak tebang gitu. Ini aku berikan baju, dijual baju. Ya, tapi kalau dia tengok, wah cantik dah, ladu dah naik sejengkau hijau, wah dia beri baju. Mana ada istiadat persiapan, ya, barulah lagi dia akan follow, dihantar. Sebab kita bersungguh. Itulah Allah Ta'ala lebih lagi. Kita tak boleh nak tipu kan. Ya, zahir batin semua terang, tuan tengok cantik dalam dia bersungguh. Dia hantar, madat, futuhat dia akan buka. Yang penting apa? Farriq qalbak minal aghyar. Kosongkan kalbi kita daripada yang lain ni. Dan apabila dikurniakan nasai bertambah-tambah atas kesudahan raja, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala terlebih mulia daripada tiap-tiap yang mulia. Dia kalau beri sungguh. Dan kata setengah daripada mereka itu bagi sahabatnya, dengan apa engkau, ya, dengan apa angkatkan hamba itu di atas manzilah? Apa sebab yang manzilah, makam hamba itu diangkat oleh Ta'ala kedudukan dia? Maka kata mereka itu, dengan anugerah, semua kurnia dia. Dan katanya, rasanya aku bertanya kepada kamu dari sebab yang khusus, macam mana kamu terangkat? Maka katanya kepada Syekh, katanya apa? Jadikan Allah Ta'ala bagimu itu, dia panggil himmah yang tinggi. Mana apa? Himmah kita ialah Allah Ta'ala. Allahu ghayatuna. Allah Ta'ala matlamat hidup itu. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kamu kemuncak hidup. Kalau tanya kita, apa cita-cita kamu? Allah. Oh, terperanjat orang. Ya, cita-cita kamu macam-macam ni kan. Dia cerita Allah. Apa semua? Dia. Itu baru betul. Maka angkatkan, irfa'. Mana angkat oleh kamu? Angkatkan Allah Ta'ala akan dia dengan dia kepada martabat yang terlebih tinggi daripada martabatnya. Man tidak adalah kalbi yang paling tinggi apabila kalbi sentiasa mu'allakun billah, bergantung dia dengan Allah. Dia nak masuk bincangan akan datang dua sifat, kun bi awsafi rububiyah muta'allikan wa bi awsafi ubudiyah mutahaqqiqan. Tamam. Dua ni tuan-tuan dapat, tamam dan selamat dunia akhirat. Bentuk diri kamu dengan awsaf rububiyah, maknanya memandang sifat ketuhanan muta'allikan, sentiasa bergantung. Satu, wa bi awsafin ubudiyah, dan dengan segala sifat kehambaan. Itu dalam ilmu fiqh kita buat, itu mutahaqqiqan, mantap. Mana mantap dalam penterjemahan amalan, dan qalbi bergantung setiap saat dengan dia. Tamam. Ya, ini akan dibincang tajuk kun bi awsafi rububiyah muta'alliqan wa bi awsafin ubudiyah mutahaqqiqan. Wallahu a'lam.